Eugenik ni adalah projek tahun lebih kurang kurun ke-20 dulu, yang mana projek ini dibuat untuk melahirkan bangsa manusia yang sihat, kuat dan pandai. Sepanjang sejarah manusia ni dia dah buat dua benda untuk jadi maju. Pertama sekali, dia orang ubah nature, maksudnya ubah sekeliling dia orang lah. Kalau kita perasan, kita buat jalan untuk memudahkan kita jalan, kita buat bangunan untuk memudahkan kita ada tempat tinggal lah, untuk supaya nature ni disesuaikan dengan kita. Faham tak? Sebelum wujudnya tamadun, manusia ni dia hidup memburu, dia hidup mengumpul, lepas tu dia kena sentiasa berhati-hati dengan pemangsa. Maksudnya hidup dalam keadaan hostile. Maksud hidup dalam rimba kan, hostile. Dia sangat, orang kata, kena sentiasa berhati-hati. Nak duduk pun kena duduk dalam gua, tak boleh duduk kat tanah lapang apa semua, sebab akan sering diancam oleh singa, harimau kan. Jadi bila manusia dah mula tinggal menetap 10,000 tahun yang lalu, zaman revolusi pertanian, manusia dah ubah macam-macam. Dia ubah nature dulu. Dia ubah nature supaya tempat yang kita duduk ni selamat. Ada pagar, ada bangunan, kena tebang pokok lah. Tempat mandi, ada tanam pokok dan sebagainya kan. Okey, itu benda pertama yang diorang buat. Kedua, diorang buat apa? Diorang ubah haiwan pula. Haiwan ternak kan, memang bermula daripada manusia menjinakkan haiwan lah. Dia menjinakkan lembu, jinakkan kuda. Okay, banyak benda yang diorang jinakkan untuk dibela dan untuk dimakan. Proses pembiakan terpilih yang dilakukan oleh manusia ke atas tumbuhan dan haiwan ini, diorang buat kacukkan lah, macam saya cakap tadi. Contoh macam lembu, mula-mula kurus. Lepas tu bila diorang jumpa baka lembu yang gemuk, diorang akan pastikan lembu yang gemuk ni lahirkan anak yang banyak kan. So lembu yang kurus ni diorang takkan biarkan lah. Diorang cuma pelihara lembu yang gemuk ni untuk lahirkan anak. Lepas tu lama-lama beberapa generasi, kita boleh nampak hanya lembu yang gemuk sahaja yang dipelihara oleh manusia. Maksudnya ada berlaku campur tangan manusia lah untuk lahirkan baka lembu yang macam ni. Sama juga macam tumbuhan. So bila manusia nak adakan tumbuhan yang buahnya cantik, daunnya besar, pokoknya kuat, senang terima banyak air, senang nak jaga kan. So diorang kacukkan pokok-pokok ni dengan yang ada baka-baka yang macam tu. So pokok-pokok yang lembik-lembik ni semua diorang buang. So diorang buat benda ni selama 10,000 tahun. So tahun kurun ke-20 tu barulah manusia mula fikir, kita dah ubah nature, kita dah ubah haiwan, kita dah ubah tumbuhan, kita ubah diri kita pula. Dia sebenarnya masa tu berlaku kat seluruh dunia tau, tapi saya nak fokus kat Amerika Syarikat lah. So Amerika Syarikat ni dia masa tu dibangunkan projek untuk pastikan bangsa Amerika ni semuanya dalam kalangan orang yang bijak pandai, kuat, orang yang sihat kan. So macam ni diorang buat ni, diorang pastikan mereka yang berpendidikan akan kahwin dengan orang yang berpendidikan, orang yang sihat kahwin dengan orang yang sihat. So orang yang tak sihat, orang yang ada jenayah, kerajaan Amerika akan pastikan diorang ni tak membiak, tak berkahwin lah. Contohnya dia akan dimandulkan. Macam mana manusia tentukan haiwan ternak tu dia nak macam mana, nak tentukan tumbuhan tu nak macam mana, manusia pun dia nak buat benda yang sama juga kan. Yang jadi mangsa dalam projek eugenik ni adalah biasanya orang imigran lah. Contohnya orang yang bangsa yang berkulit gelap, orang Asia, yang biasanya diorang lihat dia punya statusnya lebih rendah, yang diorang nampak lah berbanding rakyat orang putih tu sendiri. So diorang pastikan yang diorang tak membiak, jenayah tak membiak. So diorang dimandulkan lah. Tak silap saya, pada kemuncak projek eugenik ni seramai 60,000 orang Amerika Syarikat yang dimandulkan tanpa rela. Diorang mula berhenti buat projek ni lepas Jerman kalah perang. Sebab Jerman pun diorang ada aspirasi yang sama. Diorang pun nak pastikan bangsa diorang ni yang berkembang, sebab diorang rasa bangsa diorang yang paling kuat, paling sihat, paling pandai kan. Jadi bila dia tengok projek Jerman ni tak berjaya dan memakan dirinya sendiri, projek eugenik ni pun diberhentikan lah. Diorang maybe ada kumpul statistik, tapi statistik diorang akan jadi bias lah. Setahu saya memang diorang tak ada buat bancian. Cuma kita boleh fikir logik lah. Contohnya orang yang ada thalassemia, takkan kita nak lahirkan anak yang ada thalassemia? Kita mesti yang sihat, kahwin yang sihat, mesti akan lahir anak yang sihat. Melainkan ada berlakunya random mutation. Masa eugenik dulu, orang tak tahu pasal random mutation. Benda yang mak ayah tak ada penyakit tu, tapi anak-anak tiba-tiba ada. Benda tu berlaku secara random. Random mutation ni berlaku banyak sebab lah. Antara sebab yang selalunya adalah berlaku copying error masa reproduction tu. Pembentukan anak tu ada berlaku keralatan DNA lah, menyebabkan anak tu ada penyakit yang pelik. Benda tu boleh terjadi, zaman tu orang tak tahu. Ilmu genetik rakyat Amerika masih belum celik lagi lah.
dengan benda-benda, sebab tu diorang buat breeding kat atas manusia kan. Cumanya sekarang dah ada gerakan baru yang dipanggil sebagai transhumanism. So transhumanism ni dia tak sama macam eugenik. Transhumanism ni manusia guna teknologi untuk enhance diri dia. Sebagai contoh, genetic engineering, ubah DNA supaya kita ada rambut biru ke, jadi lebih kuat ke, buang penyakit genetik dan sebagainya. Ada orang dia buta warna, tapi dia pasang device, alat supaya dia dapat tengok warna tu melalui bunyi, frekuensi. Orang tengok warna, dia dengar warna. Integrasi manusia dengan teknologi tu boleh menyebabkan diri kita menjadi lebih berkuasa. Tapi bila sekarang kita tak nampak, tapi mungkin dalam 1000 ataupun 2000 tahun lagi, mungkin kita boleh nampak manusia sekarang dengan manusia akan datang tu akan jadi spesies yang berbeza. Sebab mungkin manusia akan datang ni dah guna teknologi untuk ubah macam-macam kat diri dia, untuk jadi lebih berkuasa daripada manusia sekarang. Kan lemah, sakit lah, apa semua kan. So kita boleh pilih untuk jadi kurus ke, kita boleh pilih untuk jadi tinggi ke dan sebagainya. Cuba kita bayangkan di masa depan nanti tiba-tiba ada sebahagian orang dia dah jadi lebih pandai, jadi lebih kuat dan sebagainya kan. Kalau contoh ada sebahagian orang dia dah enhance diri dia melalui genetic engineering, so dia akan menimbulkan inequality tau. Maksudnya nanti orang-orang yang biasa ni dia akan mudah ditindas dalam contoh susah dapat kerja. Trend macam ni akan diikuti. Kita tak boleh jadi lemah, kita kena ikut juga orang yang lebih berkuasa ni. Itulah lama bila benda tu berlarutan sampai beratus-ratus tahun, manusia yang masa akan datang mungkin dah tak sama dengan manusia yang sekarang.